Assalamualaikum dan selamat petang. Kami daripada kumpulan 1, iaitu saya Nisnabila binti Abdullah. Beserta dengan kawan saya Ahmad Haika, Syedriq Maldini, Irsyad Daniel, dan Muhammad Denis dan juga Hasmala. Kumpulan kami membuat laporan mengenai kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan Sungai Petani. Okey, seterusnya. Pengenalan. Kemalangan jalan raya ditakdirkan sebagai kemalangan atau tragedi yang mana menyebabkan berlakunya kerosakan atau kecederaan sama ada harta benda, manusia, struktur bangunan dan juga haiwan. Kemalangan juga turut mencatatkan angka kematian yang tinggi akibat daripada sikap kesesuaian pengguna jalan raya itu sendiri. Kemalangan jalan raya juga berlaku di mana-mana kawasan seperti jambatan, terowong, hentian sebelah, jejambat dan plaza tol dan sebagainya. Menurut kajian yang dijalankan oleh Institusi Pendidikan Pengangkutan Universiti Michigan pada tahun 2015 telah mencatatkan Malaysia berada di tangga ke-17 teratas bagi kes kemalangan. Peningkatan kes kemalangan saban hari telah menimbulkan kebimbangan kepada masyarakat setempat dan negeri Kedah dipilih untuk membuat kajian mengenai kes kemalangan yang semakin meningkat di daerah, iaitu di daerah Kuala Muda. Seterusnya, pembahasan seterusnya, silakan. Okey, untuk statistik kemalangan jalan raya di negeri Kedah, kajian kami memilih jalan di daerah Kuala Muda iaitu Lebuh Raya Utara Selatan Sungai Petani. Menurut statistik kemalangan jalan raya di negeri Kedah, daerah Kuala Muda menunjukkan kes kemalangan jalan raya paling tinggi berbanding dengan daerah yang lain. Jenis kenderaan yang terlibat dalam kes kemalangan jalan raya iaitu motosikal, motorkar, van, bas, lori dan pacuan 4 roda, teksi, basikal dan lain-lain. Jenis kenderaan motosikal melibatkan kemalangan jalan raya sebanyak 1086 kes. Kemalangan motorkar sebanyak 4214 kes. Manakala kemalangan van sebanyak 83 kes serta kemalangan bas sebanyak 21 kes. Kemalangan lori sebanyak 283 kes, pacuan 4 roda sebanyak 264 kes, kemalangan teksi sebanyak 13 kes serta kemalangan basikal sebanyak 11 kes dan kemalangan lain-lain tiada kes. Semua kes kemalangan jalan raya berlaku di daerah Kuala Muda. Kemalangan yang melibatkan beberapa faktor, antaranya adalah sikap pengguna itu sendiri, di mana pengguna jalan raya yang mengabaikan peraturan semasa berada di jalan raya. Seterusnya, kecuaian pengguna, di mana pengguna gagal memberi perhatian semasa memandu. Contohnya, pengguna menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Seterusnya, sikap mementingkan diri sendiri, di mana pengguna jalan raya memotong kenderaan lain dengan sewenang-wenangnya yang akan menyebabkan berlakunya kesesakan di jalan tersebut. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang dan peraturan yang lemah. Berdasarkan daripada pembacaan segelintir ketidakjujuran segelintir antara anggota pihak berkuasa menerima rasuah daripada pengguna jalan raya bagi mengalahkan mereka di saman. Seterusnya, next presenter. Okay, seterusnya adalah strategi pengurangan kes kemalangan di jalan raya. Strategi yang saya sertakan ini adalah berdasarkan daripada dasar pengangkutan negara. Strategi yang pertama iaitu dasar memperkukuhkan tadbir urus ke arah persekitaran yang kondusif bagi sektor pengangkutan. Dasar ini adalah untuk kita menyemak, mengemaskini atau menghapuskan akta-akta dan peraturan yang sudah lapuk agar diperbaharui sesuai dengan keadaan pengangkutan dan jalan raya pada masa kini. Seterusnya, dasar yang kedua iaitu mengoptimumkan, membina dan menyelenggara infrastruktur perkhidmatan dan rangkaian pengangkutan untuk memaksimumkan kecekapan. Okey, teras ini adalah untuk
menjayakan teknologi-teknologi baru yang telah dilaksanakan seperti smart tag kenderaan dan tidak menggunakan lagi kad touch and go seperti biasa bagi melancarkan perjalanan semasa di tol dan lebuh raya. Next adalah dasar yang ketiga, meningkatkan aspek keselamatan, integrasi, ketersambungan dan kepercayaan bagi melancarkan perjalanan. Ini adalah bagi mengurangkan kadar kemenangan jalan raya dan kematian yang tinggi, iaitu sentiasa menaik taraf ataupun menyelenggara keadaan jalan raya agar dapat jalan raya yang lebih baik dan mengurangkan kadar kemenangan akibat kerosakan jalan raya seperti jalan raya berlubang ataupun jalan raya yang tidak mempunyai lampu jalan yang secukupnya. Next, dasar akan diterangkan oleh Irsyad. Terima kasih. Okey, untuk strategi yang keempat iaitu melangkah maju ke arah ekosistem pengangkutan hijau. Seiring dengan aspirasi SDG 2030 atau dikenali sebagai Sustainable Development Goals, yang menekankan penyediaan sistem pengangkutan yang mampan untuk semua dan infrastruktur yang berdaya tahan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi. Teras ini akan memastikan pembangunan sistem pengangkutan adalah cekap, bersih dan kukuh dengan impak yang minimum kepada alam sekitar dan sumber semula jadi di samping mencapai tujuan untuk menyediakan mobiliti yang cekap kepada rakyat. Teras ini adalah untuk melindungi alam sekitar dan menguruskan sumber-sumber semula jadi dan dengan mampan mengurangkan jejak karbon bagi sektor pengangkutan dengan beralih kepada mobiliti rendah karbon. Yang ketiga adalah menggalakkan penggunaan bahan api yang lebih bersih iaitu tanpa pelampung untuk pengangkutan. Slide seterusnya. Okey, untuk strategi yang kelima iaitu memperluas jejak global dan mempromosikan pengantarabangsaaan perkhidmatan pengangkutan. Teras ini memberi penekanan untuk menggalakkan penyedia perkhidmatan pengangkutan tempatan agar mengembangkan perniagaan, mengeksport perkhidmatan mereka dan berusaha menembusi pasaran serantau dan global. Teras ini adalah untuk membangunkan aktiviti logistik tempatan dengan memperkasa penyediaan perkhidmatan pengangkutan untuk membolehkan mereka bersaing di peringkat antarabangsa terutamanya di rantau ASEAN. Yang kedua adalah menarik pelaburan asing untuk memanfaatkan kelebihan kedudukan strategik Malaysia sebagai hub pengedaran barangan serantau dan global. Dan yang akhir sekali adalah membantu dan menggalakkan penggabungan dan pengambil alihan syarikat. Okey, seterusnya traffic control di lebuh raya utara selatan Sungai Petani. Kaedah yang kami gunakan dalam menyeraikan traffic control yang terdapat di dalam ini adalah dengan menggunakan pemerhatian daripada Google Map. Yang pertama adalah papan tanda. Jenis-jenis papan tanda yang ada di sini adalah papan tanda betul, iaitu kod arah laluan dan kod exit. Seterusnya papan tanda larangan, iaitu papan tanda had laju, papan tanda dilarang berhenti, papan tanda dilarang masuk, papan tanda beri laluan, dan papan tanda dilarang memotong. Seterusnya ialah papan tanda amaran, seperti papan tanda halangan, papan tanda lalu lintas bergabung, dan juga papan tanda zon operasi kamera. Jadi seterusnya, traffic control adalah penanda jalan ataupun marking. Marking adalah garisan-garisan putih yang secara permanen di atas jalan raya bagi membimbing kereta dan memberi ruang untuk laluan tertentu. Next.